Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis, barisan panel hakim yang bijaksana, guru-guru, rakan-rakan, serta hadirin sekalian. Marilah kawan, dengarkan kisah penuh teladan, sangatlah berguna. Siti Hajar Bonda Mulia. Ya kawan-kawan, nak tahu siapa itu Siti Hajar? Pasang telinga, bukalah minda ya. Siti Hajar Al-Qibtiyah nama sebenarnya. Beliau merupakan isteri kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantaran keizinan berpoligami daripada Siti Sarah, isteri pertamanya, untuk mendapatkan zuriat. Biarpun hanya seorang dayang, Siti Hajar memiliki iman yang tinggi, elok pekerti, serta sangat bestari. Doa di pohon akhirnya dimakbulkan Allah. Siti Hajar hamil dan melahirkan Ismail, putra mulia. Firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabasysyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Kehidupan berpoligami memerlukan kesabaran yang tinggi. Seperti mana Ashraf Muslim, seorang selebriti, menangani isu poligami dengan sangat adil sehingga mengecapi kebahagiaan bersama isteri-istrinya. Ya kawan-kawan, sebagai seorang manusia biasa, perasaan cemburu dan iri hati adalah lumrah. Sarah kini semakin menderita, cemburu berlipat ganda melihat Siti Hajar bahagia bersama Ismail, putra tercinta. Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah, memohon merungkaikan mihna yang melanda. Lalu Allah mewahyukan agar mereka berhijrah jauh dari halaman tercinta. Mereka berkelana, merendah terik mentari. Akhirnya Siti Hajar dan putranya ditinggalkan di sebuah gurun yang tandus sekali. Tawakal mereka hanya kepada Ilahi. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan zuriatku di lembah yang tiada makanan. Kekentalan seorang ibu yang kehilangan 6 orang ahli keluarga dalam tragedi MH17 patut kita contohi. Kasih ayah tiada terhingga, kasih ibu membawa ke syurga. Ya kawan-kawan, tinggallah Hajar seorang diri, pertemankan si kecil yang tidak mengerti. Lapar, haus, menangis sendiri, redha dan tabah ujian ilahi. Berlarilah Siti Hajar antara Safa ke Marwah untuk mencari bekalan. Disangkakan air, rupanya fata morgana yang kelihatan. Cekalnya Siti Hajar menghadapi kepayahan. Lalu Allah memakbulkan impian. Terpacut air di bawah lekukan. Air Zam-Zam penuh keberkatan. Situasi ini telah mengundang kehadiran begitu banyak burung-burung yang telah menjadi panduan kepada rombongan Arab Zuhram untuk membina penempatan. Dengan kuasa Allah, Mekah maju menjadi tumpuan. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qala
Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman. Peranan tabung haji dalam menguruskan jemaah dari Malaysia saban tahun harus diberi pujian, tahniah dan syukur Alhamdulillah. Mekah sehingga kini menjadi tumpuan jutaan manusia yang telah menjadi tetamu Allah. Ya kawan-kawan, setelah lama berpisah sudah, Nabi Ibrahim kembali jua. Gembira hajar tidak terkira, berkumpul semula keluarga tercinta. Namun mimpi merubah segala, korbankan Ismail Allah perintah. Kasihnya ayah, bundanya bonda, pasrah menyerah kepada yang kuasa. Wahai ayahanda, jika itu perintah Allah, laksanakan segera, ucap Ismail penuh tabah. Firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati f'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah kamu akan mendapati diriku berada di golongan orang-orang yang sabar. Peranan NGO dalam menguruskan ibadah kurban seperti di Kemboja adalah bukti pengorbanan yang tiada sempadan. Ingatlah, melaksanakan ibadah kurban itu besar ganjarannya. Kawan-kawan, natijah dan pengorbanan Nabi Ismail itu lalu Allah tukarkan baginda dengan seekor kibas. Subhanallah, pengorbanan Siti Hajar ternyata dibalas Allah. Keturunannya melahirkan para anbiya termasuk Rasulullah. Bumi Mekah menjadi bumi barakah. Demikianlah percaturan Allah, moga menjadi pengajaran sepanjang usia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan peserta tampil ke meja ketua hakim untuk undian soalan spontan. Silakan ketua hakim untuk mengendalikan soalan spontan. Sudah sedia. Untuk soalan spontan bagi tajuk Siti Hajar Ibu Nabi Ismail. Berdasarkan cerita Siti Hajar Ibu Nabi Ismail, terdapat pelbagai pengajaran yang boleh dijadikan iktibar. Soalannya, boleh adik jelaskan satu pengajaran daripada kisah tadi? Saya ulang lagi sekali. Berdasarkan cerita Siti Hajar Ibu Nabi Ismail, terdapat pelbagai pengajaran yang boleh dijadikan iktibar. Soalannya, boleh adik jelaskan satu pengajaran daripada kisah tadi? Ya, masa untuk bersiap bermula. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah rambutan, bertemu lagi di arena spontan. Pengajaran yang kita boleh perolehi dalam kisah ini tadi adalah pengorbanan seorang ibu. Ibu adalah insan yang mesti dimuliakan, kerana ibulah yang mendidik kita dan membesarkan kita sehingga dewasa. Justru marilah kita membaca doa kepada ibu bapa kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, kasihanilah ibu bapaku seperti mana mereka mengasihaniku sejak kecil lagi.
Puan Zaleha Ibrahim telah berjaya mendidik 12 orang anaknya sehingga berjaya. Begitulah pengorbanan seorang ibu. Kita mestilah membalas jasa ibu bapa dengan berdoa kepadanya dan menolong mereka dari segi kewangan, tenaga dan lain-lain lagi. Justeru, marilah kita menyayangi ibu bapa kita. Ibulah yang mendidik kita. Bersabarlah biarpun susah, berusahalah biarpun payah, beristiqomah setiap langkah. Moga kejayaan diraih di akhir langkah. Fikir-fikirlah dan selamat beramal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi cerita yang telah disampaikan oleh peserta kelima. Terima kasih diucapkan.